saya Farah Aina binti Rosli, nombor matrik SU 67096. Saya akan membentangkan berkenaan dengan penyelidikan jenis kuantitatif sains sosial. Penyelidikan merupakan satu proses yang sistematik melibatkan kaedah merancang penyelidikan, pengumpulan data, penghuraian data dan pelaporan maklumat bagi memastikan sumber info yang diperolehi munasabah dan dapat dibuktikan melalui data-data kuantitatif. Bagi penyelidikan kuantitatif dirujuk sebagai kajian yang menggunakan statistik melibatkan banyak bilangan responden bagi pembeli ubah satu penyelidikan. Terdapat dua kesesuaian jenis iaitu kaedah deskriptif dan inferensi. Seterusnya, bagi menyelidik kumpulan populasi pula terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang pertama, persempilan kebarangkalian yang meliputi 4 bahagian iaitu persampilan rawak mudah, persampilan sistematik, persampilan rawak berlapis dan yang terakhir persampilan berkelompok. Yang kedua ialah persampilan bukan kebarangkalian iaitu secara kebetulan, kuota, bertujuan, bola salji, dimensional dan yang terakhir kritik. Responden adalah individu atau sekumpulan yang dipilih oleh penyelidik bagi mewakili populasi untuk ditemu bual atau menjawab soalan kaji selidik yang disediakan dalam mendapatkan maklumat atau data bagi melengkapkan proses penyelidikan. Untuk mengenal pasti responden, penyelidik menggunakan kaedah persampilan dalam mengenal pasti responden atau sampel dari keseluruhan populasi. Kaedah persampilan kebarangkalian kebiasaannya digunakan oleh penyelidik yang menjalankan penyelidikan kuantitatif. Kaedah persampilan kebarangkalian pula dibahagikan kepada 4 iaitu rawak mudah, bersistematik, berserata dan berkelompok. Prosedur persampilan kebarangkalian memerlukan penyelidik membuat pemilihan subjek dalam sampel berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam populasi kajian. Nama saya Faridah binti Hashim, matrik nombor 267098. Soal selidik merupakan instrumen kajian yang sering digunakan dalam pendidikan sains sosial. Soal selidik merupakan cara terbaik untuk mengutip maklumat dengan jumlah yang banyak daripada ramai responden. Penyediaan soal selidik dibentuk berdasarkan objektif kajian dijalankan dan ianya bertujuan untuk mengumpul data kajian sebagai alat pengukuran bagi menjawab objektif dan permasalahan sesuatu kajian. Soal selidik mengandungi satu set soalan bagi memperolehi maklumat dan data-data tertentu seperti latar belakang responden, taraf pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Terdapat 3 sumber dalam penyediaan soal selidik. Yang pertama, soal selidik piawai iaitu soal selidik yang telah dibentuk oleh pengkaji sebelum ini yang telah terbukti kesahan dan kebolehcayaan. Yang kedua, soal selidik yang diubah suai iaitu soal selidik yang digunakan oleh pengkaji terdahulu tetapi diolah mengikut kesesuaian objektif dan permasalahan kajian yang dijalankan. Yang ketiga, soal selidik yang dibentuk sendiri disebabkan oleh tiada soal selidik yang telah digunakan. Jika pengkaji memilih sumber yang ketiga iaitu membentuk soal selidik sendiri, pengkaji perlu merujuk kepada aspek-aspek berikut. Yang pertama, ulasan karya atau kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji terdahulu seperti pembacaan jurnal-jurnal, laporan dan penyelidikan dari universiti dan sebagainya. Yang kedua, pengkaji perlu memahami dan mengenal pasti tentang konsep dan pemboleh ubah yang dikaji yang boleh dijadikan sebagai rujukan bagi menterjemahkan dalam bentuk soalan kajian kepada responden. Yang ketiga, pengkaji boleh mengadakan perbincangan bersama pakar mengikut bidang kajian bertujuan mengadakan pandangan dan khidmat nasihat berhubung isu-isu penyelidikan yang dijalankan. Yang keempat, pemerhatian terhadap isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang kelima, soal selidik piawai boleh dijadikan contoh atau rujukan untuk penyediaan soal selidik. Untuk menghasilkan soal selidik yang menarik dan mampu menarik perhatian responden untuk menjawab soal selidik, format soal selidik harus diberi perhatian. Format soal selidik yang baik harus mengandungi perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, mempunyai pengenalan dan penampilan soal selidik bagi memberi gambaran untuk kajian yang dijalankan.
Pengenalan biasanya akan menerangkan tentang tujuan dan objektif kajian dijalankan dan menekankan kepada responden bahawa maklumat yang diberikan adalah sulit. Kedua, mempertimbangkan jumlah soalan dan helaian soalan. Ini adalah kerana soalan yang terlalu panjang dan banyak boleh menyebabkan responden berasa jemu untuk menjawab, manakala soalan yang terlalu pendek pula akan menimbulkan keraguan terhadap kesahan soal selidik tersebut. Terdapat 3 kaedah pengedaran soal selidik yang sering digunakan oleh pengkaji, iaitu pertama, soal selidik diedarkan secara langsung dan bersemuka. Kaedah ini paling popular digunakan kerana tahap mendapat respon dari responden adalah tinggi dan dalam masa yang sama, pengkaji boleh menerangkan terhadap responden tentang kajian dan soalan yang diberikan. Yang kedua, soal selidik akan diedarkan secara pos kepada responden. Untuk kaedah ini, pengkaji akan mengedarkan soal selidik bersama sapul surat berserta stamp untuk tujuan memudahkan responden untuk memulangkan semula soal selidik yang telah dijawab. Namun, kekurangan bagi kaedah ini adalah kemungkinan kadar respon yang diterima adalah rendah kerana kebiasaannya responden tidak memulangkan semula soal selidik yang telah dijawab. Yang ketiga, soal selidik diedarkan secara elektronik dan internet menggunakan seperti Google Form atau SurveyMonkey. Selari dengan peredaran zaman, kaedah ini dilihat lebih sesuai dan relevan digunakan pada masa kini. Tambahan pula, kaedah ini lebih cepat menjimatkan masa dan kadar respon adalah tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya Muhammad Safwan bin Muhammad Sabri akan menerangkan berkenaan dengan menganalisis data dalam penyelidikan kuantitatif. Jadi menganalisis data dalam penyelidikan kuantitatif ini merupakan proses yang paling akhir dalam sesuatu untuk melengkapkan penyelidikan kuantitatif. Menganalisis data juga dikatakan mampu membantu penyelidik membuat kesimpulan mengenai data-data yang diperolehi menerusi teknik analisis data. Jadi di sini penyelidik akan dapat menentukan data yang diperolehi tersebut dalam bentuk normal atau pencong skewed maupun berbentuk campuran binomial. Tujuan analisis data dalam penyelidikan adalah untuk mengklasifikasikan data variable berdasarkan kelompok yang belum disusun dan mudah untuk diinterpretasikan. Bilakah analisis data ini dijalankan? Ianya akan dijalankan setelah mendapat semula set soal selidik ataupun yang dipanggil jawapan daripada responden yang telah dikembalikan semula, dan seterusnya jawapan tersebut akan dikodkan mengikut nombor siri yang tertentu. Oleh kerana angka merupakan data asas dalam penyelidikan kuantitatif, data-data mentah yang berupa angka akan ditransformasikan dalam bentuk yang lebih mudah difahami dan jelas dari segi penterjemahannya oleh penyelidik. Bagaimana data dianalisis? Dalam penyelidikan kuantitatif terdapat dua kaedah, iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif ini bertujuan adalah untuk menganalisis data yang diperolehi dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan tanpa membuat kesimpulan secara umum, atau dalam kata lain, data-data tersebut dianalisis terlebih dahulu sebelum penyelidik membuat hipotesis. Oleh itu, data-data yang dianalisis bergantung kepada bahagian-bahagian yang terdapat dalam set soal selidik. Sekiranya set soal selidik itu dibahagikan kepada 3, iaitu A, B dan C, di mana skala nominal seperti peratusan dan kekerapan dalam bahagian A digunakan sebagai mode mean dan median. Seterusnya dijadikan sebagai petunjuk untuk mengukur sukatan memusat dan selar, varian dan sisihan piawai bagi mengukur serakan data. Dan bagi bahagian B dan C pula, statistik deskriptif berfungsi untuk mencapai objektif kajian berdasarkan variabel kajian. Dalam dunia serba moden hari ini, berbagai perisian telah dibangunkan, termasuklah dalam bidang pendidikan, di mana terdapat perisian-perisian telah dibangunkan seperti Special for Social Statistics SPSS for Windows 22, memudahkan penyelidik menganalisis data kuantitatif.
Ini kerana perisian ini menghasilkan satu kesimpulan yang jelas dan tepat kepada penyelidik yang menggunakan perisian berkenaan. Secara tuntasnya, penyelidikan kuantitatif adalah satu penyelidikan yang melibatkan angka dan nombor dalam mendefinisikan populasi dan mengenal pasti responden. Di mana ianya menekankan kaedah persempelan kebarangkalian lawak dalam mengenal pasti responden. Diterapkan juga beberapa model dan konsep yang telah diwujudkan oleh pakar bagi memastikan penyelidik tidak tersasar dari objektif asal kajian. Penyelidikan ini juga bersifat didaktif dan pengujiannya bersifat empirikal. Penentuan saiz sampel juga perlulah mematuhi variabel yang diselidiki dan diterangkan juga set soal selidik yang bersesuaian dengan kajian yang dijalankan. Di mana set soal selidik ini dibangunkan menerusi instrumen kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik sebelum ini. Dan yang paling akhir, setelah set soal selidik tersebut dijawab oleh responden, data-data tersebut akan dianalisis dan akan dijadikan satu kesimpulan oleh penyelidik. Kesimpulan tersebut akan dipersembahkan dalam bentuk carta atau penulisan untuk dijadikan panduan kepada penyelidik-penyelidik di masa yang akan datang.